Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tentang proposal aktiviti perkhemahan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan 2 yang terdiri daripada 10 orang. Pertama, Ashraf bin Saidan, nombor matrik 277477. Kedua, Syed Haikal Syafiq bin Syed Muhammad Fazli, nombor matrik 280083. Ketiga, Syahira binti Syamsuddin, nombor matrik 280165. Keempat, Nur Amalina Hanani binti Hamdan, nombor matrik 280237. Kelima, Nur Zahira binti Zakaria, nombor matrik 280412. Keenam, Izatul Iwani binti Fazil, nombor matrik 280731. Ketujuh, Nur Nabila binti Muhammad Hisham, nombor matrik 281116. Kelapan, saya sendiri, Rosnur Akilah binti Muhammad Khairi, nombor matrik 281259. Kesembilan, Nur Farah Izzati binti Muhammad Faizi, nombor matrik 281353. Dan yang terakhir, Nurul Nabiha binti Zainuddin, nombor matrik 281554. Assalamualaikum kepada doktor dan juga rakan sekelas. Jadi ini adalah perbentangan daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan 2 yang memilih aktiviti perkhemahan sebagai aktiviti core curriculum. Jadi sekarang saya akan teruskan dengan tujuan. Sebelum itu, nama saya Nur Nabila binti Muhammad Hisham, nombor matrik 281116. Okey, kalau kita tengok dari segi slide, tujuan aktiviti perkhemahan ini diadakan kerana aktiviti perkhemahan adalah satu aktiviti core curriculum yang melibatkan cara kehidupan pelajar untuk hidup sementara di luar rumah. Dan kami memilih aktiviti perkhemahan perdana kerana perbezaan perkhemahan biasa dan perkhemahan perdana adalah dari segi kuantiti pelajar, di mana perkhemahan perdana ini melibatkan lebih ramai pelajar daripada pelbagai jenis unit beruniform seperti kelab dan persatuan, sukan dan permainan. Okey, jadi tujuan program perkhemahan ini diadakan adalah untuk melibatkan individu yang berkebolehan dari segi fizikal dan juga mental, dan ia bukanlah terbatas pada bidang akademik semata-mata. Jadi, aktiviti core curriculum ini diadakan adalah untuk melahirkan generasi yang seimbang dari segi akademik dan juga core curriculum. Program ini juga bertujuan sebagai satu pendedahan dalam memupuk semangat berpasukan, berkeyakinan diri, berdisiplin, berdaya saing dan juga bekerjasama antara satu sama lain melalui aktiviti yang disediakan. Sekarang saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Hai, nama saya Ashraf bin Saidan, matrik number 277477. Saya akan membentangkan latar belakang program. Aktiviti perkhemahan perdana adalah salah satu daripada aktiviti utama kegiatan core curriculum di sekolah. Aktiviti ini akan dapat memupuk unsur pembangunan kemanusiaan dalam kalangan peserta dan juga menerapkan unsur-unsur mulia seperti bertolak ansur, bertoleransi, tolong-menolong, berdisiplin dan mengutamakan kepentingan bersama melebihi kepentingan diri sendiri. Aktiviti ini juga dapat mendedahkan para peserta dengan cabaran fizikal dan mental yang juga turut mengembangkan kreativiti peserta dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan mereka. Selain itu, aktiviti perkhemahan perdana yang dilaksanakan juga dapat membantu para peserta dalam mengembangkan kemahiran kognitif, efektif dan psikomotor dalam diri masing-masing selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Nama saya Syahira binti Syamsuddin, nombor matrik 280165 akan meneruskan perbentangan kumpulan kami dengan menerangkan tentang objektif program ini dijalankan. Okay. Pada akhir program perkhemahan perdana ini, pelajar akan dapat memperolehi pengalaman yang berguna dalam kehidupan seharian melalui aktiviti yang dianjurkan. Misalnya, aktiviti ikhtiar hidup yang telah dijalankan melibatkan penggunaan kompas adalah sangat berguna kepada pelajar, terutamanya apabila mereka terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan. Objektif yang seterusnya adalah
dapat menyemai semangat kerjasama dalam kumpulan. Hal ini kerana terdapat pelbagai aktiviti kumpulan yang telah dijalankan di mana mereka perlu berganding bahu untuk menyelesaikan sesuatu tugasan yang diberikan. Di samping itu, perkemahan perdana ini juga dapat mengukuhkan semangat jati diri pelajar di mana aktiviti yang telah diadakan ini dapat memberikan motivasi kepada pelajar. Akhir sekali, program ini turut membina keyakinan dan keterampilan diri melalui pelaksanaan program yang dirancang. Hal ini demikian kerana pelajar perlu menerapkan keyakinan diri untuk bersaing dengan kumpulan lain bagi setiap pertandingan yang diadakan. Sekian saja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Nama saya Izzatul Iwan binti Fazil, nombor matrik 280731. Seterusnya saya akan meneruskan perbentangan di bahagian pelaksanaan projek, di mana perkemahan perdana ini akan dilaksanakan pada 15 hingga 17 September 2022 iaitu pada hari Khamis hingga Sabtu. Ia berlangsung selama 3 hari 2 malam dan masanya bermula pada 3 petang pada hari Khamis dan berakhir pada 2 petang pada hari Sabtu. Ia bertempat di SMK Bandar Baru Situ iaitu di Padang Sekolah. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syed Haikal Syafiq bin Syed Muhammad Fazli bernombor matrik 280083 akan meneruskan pembentangan. Saya akan membentangkan pada aspek penyertaan bagi program perkemahan perdana. Pihak kami telah menyediakan kota penyertaan sebanyak 150 orang peserta. Peserta tersebut terdiri daripada pelajar sekolah menengah kebangsaan Bandar Baru Sintok. Walau bagaimanapun, kota penyertaan tersebut akan diagihkan secara sama rata mengikut unit-unit core kurikulum yang terdapat di sekolah tersebut. Selepas konsultasi dilakukan, anggaran awal bagi pengagihan kota adalah seperti berikut. Terdapat 6 unit uniform utama iaitu Pasukan Kadet Remaja Sekolah, Pasukan Pengangkat Malaysia, Pergerakan Puteri Islam Malaysia, Bulan Sabit Merah dan Seni Mempertahankan Diri. Bagi setiap unit tersebut akan diberikan penyertaan sebanyak 30 pelajar. Akan tetapi, bagi Seni Mempertahankan Diri akan dibahagikan kepada 2 iaitu Silat dan Taekwondo. Setiap satu akan diberikan penyertaan sebanyak 15 orang pelajar. Bagi perwakilan pelajar yang akan menyertai program ini, guru penasihat unit core kurikulum masing-masing adalah disarankan untuk mengutamakan jawatan kuasa tertinggi atau pelajar menengah atas yang terdiri daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5 bagi memberi peluang kepada mereka untuk mendapat markah core kurikulum yang akan dicatat di dalam sistem pentaksiran aktiviti jasmani dan sukan PAJSK. Selain daripada itu, bagi setiap unit core kurikulum, seorang guru pengiring akan turut bersama sebagai wakil unit serta guru petugas menjadi guru pembimbing dan koordinator program. Tidak dilupakan juga, program ini akan disertai oleh pihak pentadbiran sekolah sepanjang perjalanan program. Pihak pentadbiran terdiri daripada pengetua, penolong kanan hal ehwal murid, penolong kanan core kurikulum dan juga penolong kanan pentadbiran. Sekian sahaja daripada saya. Rakan saya akan meneruskan perbincangan kita hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nafara Izzati binti Muhammad Fauzi dan saya adalah individu yang bertugas untuk menyiapkan bahagian ahli jawatan kuasa. Okey, untuk ahli jawatan kuasa ni terdapat beberapa perubahan yang telah dilakukan setelah temu bual bersama guru dilaksanakan. Jadi, setiap perubahan ni adalah atas nasihat daripada guru tersebut. Baik, untuk untuk jawatan kuasa yang pertama iaitu pengetua Syed Haikal Syafiq bin Syed Muhammad Fazli. Jawatan yang disandang untuk perkemahan ni adalah penaung dan antara tugas yang perlu beliau lakukan adalah menjelaskan tujuan program kepada ahli jawatan kuasa. Okey, diikuti dengan Ashraf bin Saidan iaitu penolong kanan hal ehwal murid dan jawatan di sana adalah ketua penasihat. Okey, tugas yang perlu beliau lakukan adalah jawatan kuasa penginapan. Maksudnya Ashraf yang akan mengurus penginapan untuk perkemahan ini. Okey, diikuti dengan penasihat yang pertama iaitu Izzawatul Iwani binti Fazil.
Okey, tugas jawatan di sana adalah penolong kanan co-curriculum dan tugas yang perlu beliau lakukan adalah jawatan kuasa kebersihan dan juga kerohanian. Maksudnya aktiviti bahagian kerohanian dan juga kebersihan akan berada di bawah arahan Izzatul Iwani. Okey. Seterusnya adalah Nur Zahira binti Zakaria, merupakan penasihat yang kedua dan juga guru sekolah. Okey, tugas yang dilakukan adalah jawatan kuasa aktiviti. Maksudnya dekat sini setiap aktiviti yang dilaksanakan adalah bawah arahan Nur Zahira. Dan penasihat yang ketiga adalah Nurul Nabihah binti Zainuddin yang juga sama juga guru, dan tugas yang perlu beliau lakukan sama seperti Nur Zahira binti Zakaria, iaitu jawatan kuasa aktiviti. Okey, seterusnya adalah penyelaras. Okey, untuk bahagian penyelaras ni sama juga seperti penasihat, iaitu ada 2 orang guru yang bertugas dan juga seorang pelajar. Okey, penyelaras yang pertama adalah Ros Nur Akilah binti Muhammad Khairi, dan tugas yang perlu beliau lakukan adalah menjelaskan dan pembahagian tugas antara ahli jawatan kuasa. Maksudnya setiap pembahagian tugas adalah di bawah arahan Ros Nur Akilah. Okey, diikuti penyelaras yang kedua iaitu Syahira binti Syamsuddin, dan tugas yang perlu beliau lakukan adalah membuat minit mesyuarat dan juga pendaftaran peserta. Okey, penyelaras yang ketiga iaitu Nur Amanina Hanani binti Hamdan, merupakan pelajar sekolah. Okey, antara sebab kenapa pelajar sekolah juga turut berada dalam ahli jawatan kuasa ni adalah kerana nasihat guru yang ditemu buat adalah perlu meletakkan pelajar bersama, sebabnya ini adalah aktiviti yang dilakukan oleh guru bersama dengan pelajar. Jadi antara kelebihan dia boleh melatih pelajar untuk mengurus sesuatu program lah. Okey, untuk penyelaras yang ketiga, tugas yang perlu beliau lakukan adalah jawatan kuasa makanan. Maksudnya sepanjang perkhemahan berlangsung, makanan yang perlu diurus oleh Nur Amanina. Okey. Yang seterusnya adalah Nur Nabila binti Muhammad Isham, iaitu merupakan guru disiplin sekolah, dan tugas yang disandang adalah camp komandan. Okey, antara tugas yang perlu dilakukan adalah menjaga disiplin dan juga keselamatan peserta. Okey. Begitu juga dengan Nur Farah Izzati binti Muhammad Fauzi, iaitu saya, penolong camp komandan, dan tugas yang perlu saya lakukan adalah menjaga keselamatan dan juga disiplin pelajar. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nabihah binti Zainuddin, bernama Matrik 281554. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang anggaran belanjawan untuk program perkhemahan perdana yang akan dilaksanakan di kawasan sekolah. Jumlah anggaran perbelanjaan adalah sebanyak RM4,640. Antara perbelanjaan yang terdapat dalam senarai adalah seperti berikut. Yang pertama adalah pengangkutan yang melibatkan bas untuk menghantar pelajar lelaki ke masjid bagi tujuan solat Jumaat. Seterusnya, perkhidmatan aktiviti seperti ingin membeli kelengkapan untuk menjayakan aktiviti-aktiviti yang telah tersenarai. Selain itu, banner, sijil penyertaan dan hadiah. Yang paling penting adalah makanan dan minuman yang meliputi makan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Akhir sekali, bilik urus setia dan sagu hati untuk jurulatih. Kemah yang akan digunakan oleh para pelajar akan dipinjam daripada Pusat Co-Curriculum Negeri untuk menjimatkan kos. Bagi sumber pendapatan yang diperoleh adalah daripada peruntukan Co-Curriculum, sumbangan PIBG dan yuran penyertaan. Yuran penyertaan yang dikenakan bagi setiap pelajar adalah sebanyak RM15 sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Amanina Hanani binti Hamdan.
Selepas itu, guru, fasilitator dan peserta akan berehat untuk solat asar dan minum petang. Peserta mula mendirikan kemah masing-masing pada pukul 5 suku petang dan dipantau oleh guru dan fasilitator. Setelah selesai pendirian kemah oleh setiap peserta, mereka diberi ruang untuk pengurusan diri dan solat maghrib sebelum diteruskan ke aktiviti yang kedua, iaitu taklimat SOP dan ice breaking. Taklimat ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada peserta tentang peraturan di tempat perkemahan dan juga sebagai proses mengenali antara satu sama lain. Selepas itu, makan malam disediakan kepada semua peserta dan mereka diarahkan untuk solat dan tidur. Pada hari yang kedua, iaitu hari Jumaat bertarikh 16 September 2022, peserta diminta untuk bangun seawal jam 5.30 pagi untuk pengurusan diri, menunaikan solat subuh dan mendengar tazkirah rohani daripada penceramah yang dijemput. Program diteruskan dengan senaman pagi dan istiadat pagi pada pukul 7 pagi bagi tujuan mengeluarkan peluh dan mencegaskan badan peserta sebelum melakukan aktiviti. Selepas selesai mengambil sarapan pagi, aktiviti yang pertama pada hari tersebut ialah latihan kawat kaki. Latihan ini dikendalikan oleh jurulatih yang berpengalaman. Kemudian pada pukul 10.30 pagi, terdapat latihan malam apresiasi seni untuk menyediakan pelajar dalam menjana idea untuk membuat persembahan ketika malam apresiasi tersebut. Selepas melaksanakan 2 aktiviti, peserta dijamu dengan makan tengah hari, menunaikan solat zuhur dan mempersiapkan diri untuk aktiviti di sebelah petang. Aktiviti yang seterusnya ialah ikhtiar hidup atau future survival, di mana peserta didedahkan pada beberapa elemen penting seperti fire, api, food and drink, makan dan minuman, shelter, tempat perlindungan dan first aid. Selepas menunaikan solat asar dan minum petang, program perkemahan perdana ini diteruskan dengan aktiviti permainan rakyat. Antara aktiviti yang dijalankan ialah galah panjang dan bowling kelapa. Setelah selesai pengurusan diri dan urusan solat oleh semua peserta, aktiviti yang terakhir bagi hari kedua ialah malam apresiasi seni di mana peserta melakukan persembahan. Pada hari yang terakhir, program perkemahan perdana ini iaitu pada 17 September 2022, peserta yang beragama Islam diarahkan untuk bangun lebih awal bagi menguruskan diri, menunaikan solat subuh dan mendengar tazkirah rohani. Bagi tujuan mengembangkan otot peserta, senaman pagi dan istiadat pagi dilakukan dan diketuai oleh fasilitator yang bertugas. Setelah selesai mengambil sarapan, aktiviti diteruskan dengan pertandingan kawat kaki dan aktiviti gotong royong mengemas tapak perkemahan. Pada pukul 11 pagi, majlis penutupan program diadakan dan disertai dengan penyampaian sijil dan hadiah bagi pertandingan yang dijalankan. Selepas makan tengah hari dan solat zuhur, para peserta dibenarkan pulang dan bersurai. Nama saya Nur Zahirah binti Zakaria, nombor matrik 280412. Saya akan meneruskan pembentangan di bahagian penutup. Melalui sesi temu bual yang dijalankan bersama dengan guru penasihat kurikulum, kami mendapati bahawa terdapat banyak input yang boleh ditambah baik dalam pelaksanaan program perkemahan perdana ini, terutamanya di bahagian ahli jawatankuasa, perbelanjaan dan tentatif program. Diharapkan dengan adanya program perkemahan perdana ini, ianya dapat melahirkan pelajar yang kental jiwanya, sentiasa bersemangat dalam menghadapi apa jua rintangan serta mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Kami juga mengharapkan agar program ini dapat dilaksanakan tanpa berlaku sebarang kemalangan atau kecederaan yang melibatkan mana-mana pihak. Justru, kerjasama yang baik daripada semua pihak amat kami harapkan. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.